Assalamualaikum dan selamat petang, jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, di sini ada sebuah kereta Proton Persona keluaran 2013. Okey, jadi masalah kereta ni adalah cover heads-nya selalu leaking dan terdapat lelehan minyak di sekitar cover dan enjin kereta ni. Okey, jadi untuk hari ni saya akan membuat penukaran gasket head ini secara DIY. Okey, jom kita mulakan. Okey, ini adalah bungkusan. Saya beli getah gasket tu dan juga gam gasket di Shopee. Okey, getah ni saya beli dengan harga RM15 dan juga ni gam gasket ni saya beli dengan harga RM11. Okey, jadi kos untuk membaik pulih head cover kereta ni dalam anggaran lebih kurang RM26 lah saya keluarkan untuk beli barang. Okey, langkah yang pertama saya akan buka cover plastik enjin ni menggunakan spanati bersaiz 8mm. Okey, buka je, senang je, sangat mudah. Okey guys, inilah keadaan cover head kereta saya. Okey, leaking di merata ataupun di keseluruhan cover ni lah. Okey, kalau boleh tengok kan, ni minyak-minyak memang meleleh habis lah. Okey, ni kat bahagian depan lagilah teruk. Okey, ni semua kesan-kesan dia. Okey, jom kita teruskan. Okey, berikutnya saya akan tanggalkan coil plug ni. Okey, coil plug ni dia ada satu skru lah untuk setiap coil plug. Okey, jadi buka dengan spana 8mm. Okey, seperti mana yang anda lihat, macam itulah yang saya buat. Okey, saya tanggalkan dahulu keempat-empat skru bersaiz 8mm. Okey. Okey, untuk skru ni agak ketat. Mungkin pomen sebelum ni dia buat memang ketat lah. Okey, berikutnya saya akan tanggalkan coil plug ni. Okey, cungkir je, hati-hati. Okey, tapi dia memang ketat lah. Okey, memang ketat dan agak susah. Okey, cungkirlah hati-hati supaya getah dia tak pecah dan sebagainya lah. Okey, ada orang dia buka klik tu, tapi saya malas buka klik tu. Saya biarkan macam tu, tapi jangan tarik kuat lah, kut efek kepada wayar. Okey, saya godek-godek sikit, usik-usik sikit, lama-lama dia keluar lah. Okey, memang agak penat juga sebab dia melekat dengan kuat. Okey, so saya dah tanggalkan keempat-empat coil plug ni. Okey, dan saya letak kat tepi lah. Sebaiknya anda tandalah dekat atas coil plug tu nombor 1, 2, 3, 4. Okey, kalau tak tanda pun tak ada masalah. Okey, berikutnya saya tanggalkan soket untuk oksigen sensor. Okey, yang bersambung dengan exhaust tu. Okey, tanggalkan je, memang sangat mudah lah. Okey, berikutnya saya tanggalkan soket untuk sensor. Gunakan spana 8mm dan juga cover timing belt saiz 8mm. Okey, berikutnya saya tanggalkan dua hose tu. Okey, guna plier dan buka klip dia. Mudah je sebab hose ni dia tak ketat pun. Okey, berikutnya saya menggunakan spana ni spana 10mm. Okey, buka ke semua skru lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 skru bersaiz 10mm dan 4 skru bersaiz 12mm. Okey, buka je. Saya nak hurai banyak pun saya tak pandai. Okey, sebab anda boleh tengok lah macam ni lah, dan dekat channel lain pun sama je. Okey, berikutnya saya tanggalkan skru lah. Tadi saya longgarkan dan ni tanggalkan dan simpan dalam besin supaya dia tak hilang lah. Okey, macam ni lah. Tak apa, kerja DIY ni tak kisahlah pakai apa pun, sebab saya pun bukannya pro, tapi berusaha untuk buat.
Okey, tanggalkan. Okey, dan letakkan di satu tempat. Okey. Sekarang saya akan angkat keluar cover head ni. Okey, tak angkat tapi dia macam melekat lah sebab dekat bahagian timing belt tu, dekat dengan bahagian timing belt tu dia banyak gum gasket yang diletakkan oleh pomen sebelum ni. Okey, ni keadaan head saya. Okey, kalau tengok kat sini kan memang leakingnya kuat. Okey, memang kuat lah. Okey, sampai meleleh kat tepi tu kan. Okey, kalau tengok head ni, tu pun saya dah bersihkan sebenarnya. Saya dah bersihkan sebab saya nak tengok keadaan kebocoran dia. Okey, tapi kat sini tak ada leaking sangat sebab banyak gasket kan. Okey, tapi kalau ikut bahagian ni memang banyak lah keadaan yang kotor dan berminyak. Okey, kat sini pun teruk juga. Okey, tak apalah, mungkin disebabkan lebih kurang 3 tahun yang lalu saya tukar. Jadi gasket tu dah keras lah. Okey, ini keadaan cover dia. Okey, memang terdapat banyaklah kesan-kesan basah ataupun kesan leaking minyak tersebut. Okey, tapi banyak jugalah bengkel yang saya buat dulu letak gasket kan. Tapi ada orang cakap tak payah gasket dan sebagainya, itu pula masing-masing lah. Okey, sekarang ni saya sedang cuci cover head ni menggunakan engine degrease. Sembuh-sembuh je. Okay, sebab engine degrease ni memang mudah lah untuk tanggalkan minyak. Okey. Kemudian saya guna berus gigi lama untuk gosok-gosok lah. Okey, cover engine ni sebaiknya kita bersihkan untuk kita kenal pasti nanti kebocoran sekiranya masih berlaku. Okey, saya cuci-cuci je. Okey, cuci-cucilah sebersih-bersihnya supaya sedap mata memandang dan kita juga puas hati dengan apa yang kita buat. Okey, penat lelah kita nanti akan berbaloi lah. Okey, berikutnya ni bahagian dalam saya cungkil gasket lama. Okey, gasket lama ni ataupun getah dia ni dah keras lah. Okey, dah keras sebab itulah dia bocor ataupun leaking. Okey, sekarang ni saya sedang cuci bahagian dalam dan bersih-bersihkan kesan-kesan gasket yang sebelum ni. Okey, gasket pun dah getah gasket gum gasket tu pun dah keras sangat lah. Okey, ni keadaan head yang dah siap dibasuh dan saya pun dah berpuas hati. Berikutnya saya akan tembak angin untuk mempercepatkan proses pengeringan. Saya tembak angin je. Okey, tembak-tembak lah sampailah kelihatan seperti kering. Okey, tembak bahagian luar, tembak bahagian dalam, tembak pada bahagian-bahagian yang berlubang, tertutup dan sebagainya lah, terutama sekali dekat yang minyak masuk tu kan. Kat situ air berkumpul banyak. Okey, jadi kena tembak banyak sikit lah kat situ. Okey, pastikan semua air-air tu dah tak ada lah dekat cover head ni, terutama pada bahagian dalam. Okey, berikutnya saya jemur lah lebih kurang setengah jam, sejam macam tu supaya air-airnya kering. Okey, ni berikutnya saya lap-lap sementara tunggu cover head tu kering. Yang jemur tadi saya lap dulu minyak-minyak yang terdapat pada head ni. Okey, lap-lap je, lap-lap lah yang mana patut dan kena buka, kena cungkil lah. Yang paling penat sekali adalah gum gasket tu yang melekat, yang paling kuat lah dekat dengan timing belt tu. Kat situ memang penat sikit lah nak buat sebab engine kat dalam bonnet kereta ni dia susah sikit lah nak jangkau kan, sebab dan bahagian tu pun sempit. Okey, berikutnya saya akan pasang getah ni lah. Okey, getah gasket. Okey, saya pilih yang original. Ada orang suggest silikon, saya ambil getah ni lah yang original, lagi senang lah dan lebih murah lah. Harga RM15 saya rasa murah lah. Dan kalau bocor lagi pun kerja dia tak adalah rumit sangat nak buat. Pasang je macam ni, seperti ikut je seperti mana getah ni kat fizikal dia, ikut je keadaan cover gasket pula ada cover head tu.
Okey, dan nanti saya akan letaklah gam pada bahagian-bahagian tertentu pada getah ni. Okey, tapi videonya tak ada. Tapi saya letaklah getah gam gasket tu. Okey, berikutnya masuk je. Okey, letak je cover head ni. Bagilah dia betul-betul ngam-ngam lah dengan tempat asal. Okey, masuk skru. Okey, masuk skru, jangan bagi ketat dulu. Okey, pasang je ke semua skru. Okey, saya pasang ke semua skru di tempat yang sepatutnya lah, ataupun sebenarnya tempat dia. Okey, masukkan. Okey, ni lagi skru hujung. Okey, masukkan hose. Okey, gunakan spana untuk ketatkan secara sederhana. Okey, ketatkan dulu secara sederhana pada semua skru ataupun bolt lah. Okey, ada sebut bolt, ada sebut skru, tak kisahlah. Janji DIY ni dia tak ada nama spesifik kan. Belantak je lah apa-apa pun. Okey, ketatkan. Okey, yang ni saya gunakan T10 untuk ketatkan secara sederhana. Okey, ni T12mm. Okey. Okey, saya ketatkan anggaran 35 hingga 45 Nm torque lah. Macam tu. Agak-agak je lah. Kalau ada spana torque lagi baik, tapi saya tak ada soket 8mm 10mm. Okey, jadi saya tak guna spana torque lah. Okey, so sekarang dah siap. Okey, saya akan pasang semula soket saya akan pasang semula ni coil plug. Okey, masukkan je. Okey, masukkan. Jangan sampai tertukar, nanti kereta semput ataupun tak hidup lah, itu je. Okey, pasang ikut kedudukan yang sebenarnya, tapi mudah je sebab dia dah, kita boleh ingat mengikut kepanjangan wiring dia tu. Okey, ni saya ketatkan skru-skru coil plug tu. Okey, ketatkan sederhana je, jangan ketat sangat, nanti pecah ke apa ke susah lah. Okey, so sekarang dah siap. Okey, saya tunggu sekejap bagi gam-gam tu kering, dan sekarang saya akan start enjin kereta, tengok kereta saya hidup ke tak. Okey, ni kerja DIY kan, sebab saya pun bukan pro. Okey, start, enjin pun dah hidup. Okey, alhamdulillah enjin hidup. Okey, dan sekarang ni masa untuk saya pantau, tengok masih ada bocor ke apa. Okey, saya biarkan lebih kurang 15 minit. Okey, sementara nak tunggu 15 minit tu, buatlah apa-apa patut kan. Nak cuci-cuci bahagian mana. Kalau saya ni, saya isi air wiper dulu. Okey, dengan sabunnya. Sementara nak tunggu, nak tengok kan keputusan dia macam mana. Okey, nampaknya tak ada masalah pun setakat ni, enjin hidup. Okey, dan saya ambil lampu suluh. Okey, suluh-suluh lah pada bahagian mana kot ada minyak keluar ke apa ke. Okey, saya rasa saya tak jumpa lah minyak-minyak ada ataupun percikan minyak yang keluar. So saya rasa tak ada masalah kot. Okey, dan saya pun dah running kereta ni, dah keluar jalan-jalan, tak ada apa-apa kebocoran yang serius lah. Mungkin saya kena jalan-jalan dulu lebih kurang seminggu ke, dan saya akan tengok balik lah. Dan kalau dia leaking teruk, biasanya dia akan menitis dan ada kesan bau hangit, sebab minyak akan menitis pada cover exhaust kan. Jadi biasanya dia menitis kat situ dan akan mengeluarkan bau hangit. So untuk yang kali ni tak ada apa-apalah. Okey, so sekian saja kerja DIY penukaran gasket cover head ni. Sekian, Assalamualaikum.